11 Jun 1993, tarikh yang tidak dapat dilupakan oleh 40 orang tetamu majlis sambutan hari jadi di Taman Taming Jaya, Balakong, Selangor. Kemeriahan sambutan hari kelahiran seorang penyela kilang menjadi acara pertumpahan darah. Dipercayai tidak suka dengan suasana bising dari majlis yang diadakan dan hadir tanpa diundang, Kalimutu telah menembak jemputan yang ada. Kes yang paling kejam dilakukan oleh mereka ialah pada 12 hari bulan Jun 1993 waktu malam. Kalimutu bersama gengnya pergi ke Taming Jaya, satu rumah flat di Balakong, nak mencari seorang musuh balas dendam. Masa itu tuan rumah sedang mengadakan birthday party. Bila Kalimutu dan gengnya sampai, mereka terus tembak orang yang di tempat kejadian, menyebabkan 4 mangsa terbunuh dan 2 cedera parah. Jam 11 malam, kejadian pertumpahan darah yang berlaku di Blok BB Taman Taming Jaya mengakibatkan 6 daripada jemputan yang hadir telah ditembak oleh penjenayah yang paling dikehendaki itu. 4 tetamu lelaki yang telah ditembak maut, manakala 2 lagi cedera parah. Lepas kejadian itu, polis dan semua wartawan kerja ke tempat kejadian. Tapi polis sudah tutup itu tempat kejadian. Wartawan semua dilarang mendekati. Kita hanya boleh nampak dari jauh. Lepas kejadian tembak mati di itu Taming Jaya, polis Bukit Aman menubuhkan satu task force. So task force ini dianggotai oleh 200 orang anggota polis. Mereka melancarkan satu operasi yang dinamakan Op Buncit untuk memburu Kalimutu dan ahli gengnya. Polis juga menawarkan ganjaran sebanyak RM100,000 untuk maklumat menangkap Kalimutu. Okey. Seperti yang saya bagi tahu tadi, Kalimutu ni ada 2 perwatakan yang berbeza. There's 2 sides of him. So walaupun dia ni seorang yang penjenayah yang ganas, berani, selalu go against the law, tapi dia juga membantu orang yang susah. So there's one incident yang diceritakan oleh kawan Kalimutu, ialah dia dulu kerja sebagai tarik kereta orang yang tak payah ansuran, dia tarik kereta. So there was once they were chasing this car and finally they managed to find kereta tu parking dekat pasar malam. Sebelum dia pergi tarik kereta tu, dia tengok intai dalam intai kereta tu, dia dapati ada 2 budak kecil tidur. So dia terus batalkan niat dia untuk tarik kereta tu. So dia tanya kepada perempuan yang bawa kereta tu, mengakui dia ialah seorang kereta tu memang kepunyaan dia, tetapi suami dia yang telah buat was late for payment, tapi dia bekerja pasar malam. So they really need to make that money and dia tak boleh tinggalkan anak dia kat mana-mana. So dia pun macam, okay, tak apalah, kalau I tak dapat duit ni pun tak apa, you just make sure your kids are home. So that side of it, bila orang cerita, kita dapati macam very vast difference kan, berbanding dengan penjenayah yang suka tembak, just shoot, trigger happy kind of person. So that's the kind of stories that I dapatilah bila saya start interview kawan-kawan dia dan juga bekas gang member dia. Namun, di sebalik keganasan dan aktiviti jenayah yang dilakukan oleh Trigger Happy, sisi kebaikannya sering diperkatakan oleh komuniti masyarakat India ketika itu. Bentong Kali yang sering membunuh mangsanya tanpa sebab dikatakan mempunyai sikap belas dan ihsan. Oh, itu ada satu kes betul juga. Sebab Kalimutu masa itu dia
Kalau tak silap, dia tinggal di itu, dia sewa rumah di itu Taming Jaya Flat. So dia selalu kencing tepi rumah itu jiran you tahu. So itu jiran pun marah dia lah, tegur dia lah, dan ditembak mati oleh Kalimutu. 7 Jun 1993, Ceras, Kuala Lumpur. Teguran membuang air kecil di hadapan rumahnya membawa padah kepada seorang peniaga roti canai. Tidak berpuas hati dan tanpa menghiraukan undang-undang, Bentong Kali menembak mati peniaga itu kerana menegurnya. So Kalimutu yang daripada apa yang saya dapati melalui penyelidikan saya, he's a very charismatic person. Orang suka dia, orang suka cakap dengan dia. He can make you feel good about yourself. Dia boleh buatkan you selesa. Kalau dia nampak orang muda ataupun budak-budak, dia akan belikan makanan. The first thing dia akan jumpa, dia akan tanya, you dah makan ke? So, bila kita dapati orang ni adalah seorang penjenayah yang ganas, tapi there is another side of him that only certain group of people got to know. Disebabkan komuniti India ni agak kecil kan, so cerita-cerita begini tersebar luas. So a lot of people got to know him. There are two sides of Kalimutu. Bentong Kali cenderung menembak mangsanya dari jarak dekat. Selain orang awam yang menjadi mangsa tembakan penjenayah paling dikehendaki itu, anggota polis tidak terkecuali. Sesiapa sahaja yang dianggap ancaman dan musuh akan dicederakan oleh Bentong Kali tanpa menghirau sebab mahupun undang-undang. Dia ceritakan ialah Kalimutu ni seorang yang very determined. Kalau dia nak badan dia kuat, so dia akan kumpulkan tanah kan, sand, and then start punching so that dia boleh build body dia. Sebab orang dulu kan susah kan, tak ada gym. So that's how dia mula start giving a lot of importance to physical. And dia tahu dirinya seorang yang agak kacak masa tu. So dia memang sangat pentingkan penampilan dia, baju dia, dressing, rambut, semua tu dia memang pay attention. Jam 5.25 pagi. Suasana hening subuh di sebuah kedai di Jalan Kelang Lama, Kuala Lumpur menjadi hingar-bingar. Tanpa sebarang sebab musabab, seorang pembancuh teh tarik, Abdul Samad Hamid, ditembak mati oleh Kalimutu. Kejadian tembak itu menggemparkan pelanggan dan penduduk setempat. Pasukan Unit Tindak Khas UTK PDRM bertindak dalam gerakan menyerbu dan mengepung rumah Kalimutu dalam ops buncit yang diadakan khas untuk Bentong Kali dan pengikutnya.